Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di alam maya. Untuk teman-teman yang sudi hadir dalam Amir Hijaz Fans Club. Apa khabar saudara? Nak tengok siapa dulu muncul. Saudara Man JB, besarnya hati saudara Man. Berakhir derita tapi hatinya besar. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, Harimau Berantai, Mustafa Ilyas, Fairuz Kentona, Waalaikumsalam. Yaya Ibrahim, khabar? Izzuddin, Zalina Razali, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Muhammad Fauzi Buang, saudara Rosli Le, Jafri Abdullah, Haji Azhar Abdul Manaf, Nur Azwa, Anggrek Rimba, semoga harum mekar. Melisat Mael Syaf of Spring. Azlan Yusuf, Muhammad Azmi Ali, apa khabar? Cucu saya ni nak mancul juga ni. Tak apalah, masuk. Okey. Mak Kilapang, Zulami Abdullah, Waalaikumsalam. Putih, salam perjuangan Putih. Jozo, Nur Haidin Mahmud, Ramzi, Rasuna, Nur Lela, apa khabar puan? Zakaria Yusof, Wak Sukimin, Wak Kijan, Kabril Muhammad, Sarajai Ismail, Roslan Mak Yatim, Rubidin, apa khabar Abi? Pasangan sihat. Rahman makan apa malam ni saudara? Razaimi Ciani, Mat Otai Harun, Azma Muhammad, Amir Dolah, Salmia Ahmad, Nurani Rahmat, Zahlan Mahadi, Zaza dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni waktu ini, saya akan santuni selepas nanti ya. Saudara Hafizi, saya perlu melaporkan kedudukan COVID-19 yang masih menghantui kita. Sebab tahun ini, jangan lupa, tahun ini tahun lembu. Numerologi masyarakat Cina, tahun lembu. Hari ini 4 Februari 2021. Kes baru 4,571. Bukan jumlah yang sedikit, ya, banyak tu. Sudah 2 hari berturut-turut. Semalam 428, hari ini naik lagi 4571. 2 hari lepas 3,455. Menjadikan jumlah keseluruhan sehingga hari ini 231,483 warga bangsa kita dijangkiti oleh virus corona, yang mengundang kematian pada hari ini dilaporkan sejumlah 17 kematian. Jumlah kematian terkumpul sudah 826. Di Sabah, alhamdulillah, saya nampak trend penurunan daripada 276, mula-mula 298, 276, kemudian naik sikit 190, turun, hari ini turun lagi 175. Alhamdulillah. Begitu juga di Labuan. Di Labuan hari ini satu jangkitan sahaja. Cuma sebagaimana yang saya nyatakan di Sarawak, trend di Sarawak agak menggusarkan. Kerana ada nampak peningkatannya daripada 105 dia naik 121. 3 hari lepas kemudian dia naik lagi 148. Hari ini 270. Jadi teman-teman warga Sarawak, ya, berhati-hati, usahakanlah supaya kita dapat mengurangkan. Saudara Syed Maliah, apa khabar saudara Melaka, macam mana? Dengar cerita PRU15 akan diadakan dalam masa terdekat. Belum tahu lagi saudara. Ini di Sarawak, saudara, warga Sarawak berhati-hati sebab trend peningkatan wabak virus corona begitu ketara sekali. Di Kedah, alhamdulillah turun daripada 124 kepada 51. Tetapi di Pulau Pinang, saudara Sarjan, hari ini semalam 122, hari ini naik lagi 157. Peningkatannya 85 3 hari lalu, 122 semalam, dan hari ini 157. Begitu juga di Perak. Semalam 3 hari lepas 84. Kemudian dia meningkat 106, hari ini 163. Ini yang dikatakan Raban Tebin ni. Di Selangor, astagfirullahalazim, 3 hari berturut-turut dia meningkat. Daripada 1,145 dia naik 1,572, dan hari ini 2,056 orang yang disahkan dijangkiti virus corona, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan terkumpul di Selangor sudah 74,069 orang. Di Kuala Lumpur ada penurunan. Hari ini 481. Tapi di Putrajaya meningkat balik. Daripada 14 dia naik terus 20.
Di Negeri Sembilan alhamdulillah dia turun semalam 133, hari ini 100. Cuma di Melaka lah, ini saudara Rosli Lendu, di negeri Melaka 62 dua hari lepas, kemudian turun 53. Hari ini meningkat 238 di Melaka. Berhati-hati warga Melaka. Begitu juga di Johor, walaupun ada penurunan tapi jumlahnya masih lagi 664 orang. Ya, berhati-hati. Di Pahang turut meningkat, semalam 66, hari ini 78. Di Terengganu juga meningkat, semalam 55, hari 69. Syabas warga Perlis, sudah memasuki hari kedua sifar COVID-19. Di Kelantan juga turun 48 orang. Jadi cuma saya agak lega kerana kenyataan media daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang memberi sedikit kelegaan dan kelonggaran kepada umat Islam apabila diizinkan untuk menunaikan solat Jumaat besok, tapi dengan syarat tidak melebihi separuh daripada kapasiti masjid dengan penjarakan 1.5 meter. Jadi esok, ayo warga Kuala Lumpur, jom kita ke masjid. Lama dah tak solat Jumaat ni. Begitu juga yang mana yang rambut panjang, saya ingat kalau sempat lah, yang mana rambut panjang pun dah boleh lah pergi ke kedai gunting. Adalah kelegaan kerana mulai besok menurut kepada Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri, kedai gunting mula dibuka. Begitu juga kedai cuci kereta pun dah boleh dibuka. Mana-mana selut-selut tu cucilah kereta tu. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada warga netizen kerana kita sering membongak dan kita membising. Akhirnya pimpinan kerajaan mula membuka sedikit telinga mereka mendengar keluhan rakyat. Jadi ada kelegaan, besok boleh gunting rambut, boleh cuci kereta, boleh solat Jumaat. Kita bersyukur pada Allah SWT. Walaupun jumlah peningkatannya 4,000. Ini yang membuatkan warga netizen ni timbul tanya-tanya. Peningkatan tapi boleh pergi masjid pula. Dulu masa 2000 tak boleh. Ini masalah sebenarnya. Itu biarlah mereka menjawab, saya tak mau bercakap, saya cuma sekadar memberi pencerahan. Itulah akhirnya suara pejuang didengari juga. Kedai gunting rambut, kawah di pasar malam boleh beroperasi semula. Tahniah kepada kesemua pejuang-pejuang nasib rakyat. Termasuk Datuk. Terima kasih. Saya buat bising je. Kita membongak lah. Saudara Zainul Azhar. Kita menyuarakan pandangan suara rakyat. Dan bolehlah semangat sikit. Saudara pun like dan share kita punya pencerahan malam ini. Sebelum itu, e-commerce, hubungilah Azhar 0113304141. Ataupun itu dengan Azhar ni jangan lupa dia punya rendang tok, ataupun kuih bau berdal, ataupun buku-buku saya. Hubungi Azhar untuk saudara boleh memasarkan produk saudara. Begitu juga dengan Siti Fareha 017-711-4300. Ini menantu saya ni, dia buat rendang manis Siti Fareha. Kalau dapat duit EPF tu okey lah. Kalau tak dapat, sabar dulu saudara ya. Siang tadi pun nampaknya dia beli freezer untuk simpanan daging-daging yang fresh, yang yang disembelih. Cepat-cepat dia masuk supaya dapat. Kerana produk itu dibuat 2 hari ya saudara. Begitu juga dengan kalau saudara nak cari buah-buah segar, hubungi Syauqi 012-357-5703. Ini untuk warga di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Akhirnya, jangan kita lupa bantulah Puan Sherry, ibu tunggal kita yang menghasilkan produknya acar buah-buah. Hubungi beliau 017-714-7362. Saudara, sama-sama kita saling bantu-membantu. Kalau kita ada keperluan ya, untuk membuka selera nak makan, gunakanlah ini acar buah Puan Sherry. Saudara, mengikut baginda Rasulullah SAW, Huzaifah menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, beberapa malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian. Jadi lalu mereka bertanya, apakah kamu pernah berbuat baik? Maka ruh itu menjawab, tidak. Maka berkatalah malaikat itu, cubalah kamu ingat-ingat. Dia menjawab, memang dulunya saya pernah memberi hutang kepada orang lain. Lantas saya perintahkan kepada pembantu saya agar memberikan tangguhan kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada yang
berkecukupan. Jadi baginda lantas melanjutkan, lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, berilah kelapangan kepadanya. Ini hadis riwayat Muslim. Status hadisnya hadis sahih. Pengajaran kepada pesabda junjungan itu, orang yang melakukan kebaikan walaupun kecil tetapi tetap akan dihisap dan diberikan jaran oleh Allah SWT. Antara kebaikan yang digerakkan ialah memberikan pinjaman atau memberi hutang kepada orang yang memerlukan. Kerana memberi hutang adalah amalan yang mulia bertujuan untuk meringankan bebanan orang yang dalam kesusahan dan kesempitan hidup. Sesiapa yang menghilangkan atau melapangkan suatu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan atau melapangkan suatu kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat nanti. Siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi saudara, bersamalah kita memastikan agar negara rahmah, ummah sejahtera. Kiriman tadi adalah daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun masih ada yang dapat, ada yang tak dapat dan sebagainya, saya akan terus mengutarakan persoalan ini untuk, kalau mereka dengar, dengarlah. Kalau mereka tak suka, saya dengar. Kalau mereka tak suka, saya melabun isu moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja ini. Cepat-cepatlah usaikan masalah ini. Okey, tajuk perbincangan kita malam ini adalah sekalung budi seuncang beras. Sekalung budi seuncang beras. Kerja-kerja construction tadi. Kerja-kerja construction di kampung-kampung boleh tak dijalankan? Belum lagi. Belum ada penjelasan lagi. Belum lagi, ya. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa pantun Pak Nazir. Dia pagi-pagi dah hantar kepada saya. Dia kata, "Tok, ada lagi untuk 5 hari bekalan pantun untuk saya. War-warkan untuk kita berkongsi bersama." Kata Pak Nazir, "Pak anda memburu rusa, petang hari berasa sepi. Pemimpin yang sudah tamak kuasa, harga diri ditolak tepi." Wah, marah Pak Nazir ni. Kalau pemimpin dah tamak kuasa, dia menepikan harga dirinya. Anak landak diperdu sena, adik terbatuk, landak bertebar. Jasa tidak sebanyak mana, di anugerah Datuk, senyum melebar. Ini belum memberi ketikan lah. 2 hari lepas, sempena hari wilayah dan sebagainya. Kemudian sahabat saya, Saudara Jamil, dia pun mengirimkan pantun juga. Pantun Saudara Jamil ni penuh dengan sindiran politik. Pisang tanduk sedap rasanya digoreng orang di petang hari. Rakyat bingung, tertanya-tanya, apa kerjanya Bapa Menteri? Umat Islam akan berpuasa, solat tarawih di sana sini. Kamu sedang memegang kuasa, rakyat perlu kamu santuni. Ini boleh berpesan kepada pimpinan. Jadi saudara, itulah ada pantun yang saya terima daripada Saudara Jamil dan juga Pak Nazir. Setakat hari ini masih lagi belum kita dengar isu tentang moratorium. Moratorium wang, bank. Jadi sebab itu saya melihat kiriman daripada Datuk Seri Najib. Dia kata ada yang bertanya kenapa bank masih belum membenarkan pelanjutan moratorium pinjaman. Apakah kerana kerajaan kata lanjutan moratorium itu terpulang kepada budi bicara bank. Jadi kononnya bank tidak boleh dipaksa. Hebat sekarang ni negara kita ni, saudara. Mereka yang berniaga dengan kita apa semua tu tak terikat dengan sembarang undang-undang atau dekri seorang menteri. Dan dengan galakan itu kata Datuk Seri Najib, bank-bank pun boleh buatlah suka hati untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan supaya orang dalam kesusahan lebih susah lagi pada masa depan. Dah banyak kali dah Datuk Seri Najib dan UMNO mempertengahkan isu ini. Dan kedua-dua mereka memberi amaran bahawa bank sedang mengambil kesempatan, tapi kerajaan tidak ambil kisah. Sebab itu pada 5 Disember Datuk Seri Najib dah mengutarakan, 26 Disember Datuk Seri Najib minta supaya moratorium. Beliau dah membidas bank, tapi mereka tak mau ambil tahu nak buat macam mana. Dan akhirnya pada 18 Januari Datuk Seri Najib mengkritik tentang permai tidak memberi moratorium secara automatik. Inilah keadaan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak langsung menunjukkan keprihatinannya terhadap kesukaran rakyat.
Saudara, ini kisah sedih ni. Sebab tadi saya menerima kiriman daripada seorang pelayar daripada Kota Baru, Kelantan. Membuat catatan daripada puan, saya nak sebut nama pun tak tahu. Tapi biarlah saya sebutkan nama sebagai Puan Annie, yang menulis dalam WhatsApp-nya. Dia kata sebelum arwah suaminya, Saudara Hafizi, meninggal dunia, arwah sibuk minta mohon keluarkan wang, kumpulan wang simpanan pekerja. Dengan alasan kalau dapatlah wang itu nak buat repair rumah dan bayar hutang. Kemudian dia sanggup telefon kawan dia, minta ambil gambar slip gajinya. Kerana dia nak cuba memohon untuk yang kedua. Sebab yang pertama dalam proses. Jadi mohon yang kedua ni, maka dihantarlah segala dokumen. Tapi sekitar pukul 12 malam, arwah suaminya minta dia mencuba sekali lagi sistem untuk ini permohonan mengeluarkan wang simpanan pekerjanya. Sistem terkendala. Pukul 1 arwah kejutkan saya, kata puan tadi. Suruh cuba lagi, tapi masih terkendala. Ya, sistem dah ramai orang masuk, terkendala. Kemudian arwah menyatakan susah betul lah nak dapatkan duit sendiri, bermacam-macam syarat. Maka sekitar jam 6 pagi dia bangun. Puan Ani tadi dia bangun, dia melihat suaminya terbaring. Jadi dia pun rasa heran, macam mana selalunya kalau suami dia duduk begitu tidur, tidaklah terbaring ya. Dia pun cuba bangunkan. Allahu Akbar katanya, perasaan tak sedap. Jadi ambil handphone, buka torchlight. Dah buka lampu, tengok suami dah tak bergerak lagi. Saya cuba kejutkan, tapi tetap tak bergerak. Arwah akhirnya meninggalkan aku dan 4 orang anak kami untuk selama-lamanya. Patutlah katanya, malam tadi dia bersungguh-sungguh meminta aku memohon kumpulan wang simpanan pekerja dia. Al-Fatihah. Moga arwah suamiku tenang di sana. Inilah catatan sedih seorang suami yang minta isterinya tolong buat sebab permohonannya tak dapat masuk sistem dan sebagainya. Saudara yang berada dalam kumpulan wang simpanan pekerja takkan tak tahu cerita macam ini. Inilah yang dihadapi oleh rakyat. Cerita sedih catatan rakyat. Rakyat menderita. Nak tunggu duit simpanan pekerja sampai meninggal dunia. Anak ada 4, isteri tinggal janda. Masih lagi. Di mana letaknya keperhatian anda sebagai manusia, bukan sebagai pemimpin, sesama manusia? Saya bersimpati bila dengar cerita begini. Meremang bulu rumah saya. Kalau ada depan saya, kalau CEO tu memang kena pelempang dengan saya ni. Ini mereka ni manusia ke binatang? Tak dengar langsung. Akhirnya kawan sampai meninggal dunia. Sedih saya dengar. Punya nak dapatkan kumpulan wang simpanan pekerja, duit dia sendiri, bukan duit mak bapak kamu. Kenapa disusahkan rakyat sampai begini? Suami minta tolong, terpaksa buat accept kawan, minta kirimkan slip gaji, minta itu, minta ini, masuk sistem down. Pukul 12 tengah malam. Suami suruh buat lagi pukul 1. Masih lagi sistem down. Jadi si isteri tidur. Bila isteri tidur, bangun-bangun pagi 6 pagi, suami pegang handphone sampai meninggal dunia. Begitulah dia membawa harapannya ke dunia yang lain. Memang tak patut. Bagi saya, ini sikap anda bukan sifat manusia. Bukan anda pekak badak. Saya tak tahu apa nak saya katakan. Memang kita berdoalah kepada Allah SWT sebagai mereka yang berada di anjung tempat kumpulan wang simpanan pekerja itu, laknatullah lah mereka. Dan kepada yang telah kembali ke rahmatullah, bersamalah kita doakan agar rohnya damai di sana. Saya sedih benar ni. Anak bangsa saya dilayan sebegitu. Bukan dia nak minta duit kerajaan, bukan nak minta duit daripada prihatin, nak minta keluar wang simpanan pekerja. Ada dalam sistem saya akan simpan. Ini akan saya tunjuk nanti bila berubah kerajaan nanti, kalau bila bukan lagi chief executive-nya berada di situ, kalau saya jumpa mana-mana, saya nak tunjuk situ, saya nak lekapkan muka dia. Saudara Bahru Waria, memang betul saya sedih. Tak patut terjadi di saat rakyat susah. Bukannya dia nak minta duit dia, bukan duit orang, duit dia, simpanan dia. Minta daripada kumpulan yang ICNA, tak ada. Masih lagi dalam proses. Jadi cuba lagi untuk yang akaun 2. Akhirnya sampai meninggal dunia. Sedihnya Tuhan saja yang tahu.
Inilah tragedi yang dialami oleh bangsa saya. Betul Saudara Syarif Sarifuddin. Saya mengharapkan kalau kita punya saudara mara yang bekerja di kumpulan wasit bekerja tu, pesan-pesanlah. Cukuplah anda meneguk air mata rakyat. Ini bukan cerita main-main ni. Saya terima tadi tu, saya sedih sangat. Saya terima dalam kiriman tadi, sahabat saya dari Kota Baru tadi, dia pergi dalam pukul 8.30 malam. Lepas tu saudara saya nak tunggu solat isyak. Lepas solat isyak, saya baca sekali, dia kata astagfirullahalazim. Kenapa begini jadinya? Inilah situasi yang kita hadapi. Itu bab kumpulan wasit mana bekerja. Bagaimana dengan barangan? Siang tadi saya pergi pasar. Saya tahu, saya sendiri beli. Ingat nak makan udang, tak mampu. Ingat nak beli sotong, juga tak mampu. Ikan mencana harganya. Pelaling pun dah naik sampai RM20. Ikan kembung naik RM26. Apa benda ni? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, anda buat kerja apa? Saya pun tak tahulah. Tiap-tiap malam bercerita. Anda hidup dengan maki hamun rakyat saja. Ini keadaannya sebenarnya. Saya menerima kiriman pula daripada Syam Kuala. Saya bukan bohong. Daripada Syam Kuala. Dia kata pemandu bas, teksi, pekerja hotel terjejas truk. Tambah lagi rakyat di kawasan Long Bandar. Lagi truk terjejasnya tu. Ini memang betul. Pemandu teksi tu, kalau saya naik teksi, bila cerita dengan dia, Tok, dia kata, untuk nak dapat RM100, nak bayar sewa teksi RM45, nak isi minyak. Pecah buntut, Tok, dia kata. This is happening in our country. Sebuah negara yang terkenal aman, makmur, rakyatnya harmonis. Tapi tidak disantuni oleh pimpinan. Apakah mereka yang berada di anjung kuasa tu, usahakan pakat badak, pakat tuli dan sebagainya, langsung tak ada keprihatinan pada rakyat. Saudara Anggrit ini, kita beristighfar. Begitulah keadaannya. Saya nak maki hamun lagi, tak tahulah saya nak kata apa. Tapi saya berjanji pada saya akan menyuarakan suara rakyat saban malam. Dan saya selalu lihat sendiri dalam internet. Saya tengok, saya menggeleng kepala. Tuan punya hotel terpaksa duduk kat luar tu, tepi jalan. Mari, murah, nasi lemak RM3, mi RM3. Tuan punya hotel terpaksa buka gerai depan hotel itu. Untuk memastikan kaki tangannya tidak dibuang kerja, mereka berniaga di depan. Dan sepatutnya hotel selalunya harga mi, harga kuitiau ke, nasi goreng ke, selalunya dalam RM10, RM12. Tidak, RM3. Hanya untuk memastikan pekerja-pekerja dia dapat income, boleh bayar gaji. Apakah kerajaan tak mendengar benda ni? Teruk. Dan hari ini saya diburu ketakutan apabila terdapat foreign investor withdraw 535.5 million net of local equity during the 4th week of 2021 compared to the 288.4 million sold in the preceding week. Ini laporan daripada Bank Islam. Itu Bank Islam economist Adam Muhammad Rahim said international investors started the week by disposing of 199.7 million net of local equity. Jadinya pelabur-pelabur sudah mula meninggalkan kita. Kerana mereka tidak yakin lagi melihat kebejatan pimpinan, melihat perangai Menteri Kewangan, melihat perangai Menteri Ekonomi, melihat perangai Menteri Perdagangan dalam luar negeri, melihat rakyat begitu semakin tenat lagi. Mereka sudah diburu kebimbangan. Sebab itu tadi apabila Perdana Menteri muncul di TV, Allah, saya akan ulas sikit lagi. Cuma tadi saudara Rozizan menghantar perkiriman pada saya. Dia kata, salam Datuk, menteri-menteri yang ada dalam kerajaan sekarang ni hanya menunggu masa untuk dihukum oleh rakyat. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Rozizan. Semalam saya tak sempat santun, tapi bila saya santuni selepas saya berbincang semalam, saya tengok dia kata rakyat sekarang ni sedang menunggu untuk menghukum setiap menteri yang ada di anjung kuasa di Seri Perdana. Kemudian saudara Pipin Zack, Jackie, dia kata, saya nak tanya, darurat yang PM usulkan ni sah ke di sisi perlembagaan? Sedangkan ketika usul, PM mengalami kekurangan majoriti. Sedangkan usul darurat memerlukan 2/3 majoriti dari Parlimen dan diperkenan yang di Perdana Agong.
agak tu beri pencerahan. Yang ni saya perlu memberi pencerahan. Selepas biarlah saya tinggalkan kemarahan saya, kebencian saya pada warga yang ada ini CEO pembuat dasar dalam Kumpulan Wan Sekualang Pekerja, saya perlu memberi pencerahan kepada saudara. Saudara pimpin Zek, sebenarnya darurat yang diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong itu sah. Itu sah. Itu kuasa mutlak bagi dia. Jangan siapa mencabar. Tentang apa ini, sedangkan dia kata ketika usul PM ini mengalami kekurangan majoriti, juga kita tak boleh nak buktikan. Semalam saya dah bagi pencerahan kerana Parlimen tidak bersidang. Jadi bukanlah ke usul darurat memerlukan 2/3 majoriti dari Parlimen. Saya tak baca pun dalam perlembagaan, tak ada. Jadi sepatutnya sebelum perisytiharan darurat ataupun memberi nasihat pada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri harus memanggil persidangan Parlimen. Ini yang berlaku pada tahun 1969. Almarhum Tun Razak memanggil sidang Parlimen dan dibincangkan dalam Parlimen, akhirnya diwujudkan perisytiharan darurat. Itu dibawa ke Dewan Negara. Dua-dua dewan bersetuju, maka Agong menandatangani perjanjian perisytiharan tersebut. Itu yang berlaku presidennya. Begitu juga di Kelantan. Ini kuasa mengisytiharkan darurat, kuasa mutlak. Jangan siapa mencabar. Jadi satu lagi, Datuk, sekiranya Presiden UMNO tarik handbrake secara langsung, adakah pembubaran kabinet akan berlaku? Ini juga tidak berlaku kalau tarik handbrake pun. Kalau ahli UMNO keluar, ahli Parlimen UMNO keluar pun tidak membolehkan kabinet itu dibubarkan, melainkan dibuktikan, disahkan di Parlimen. Saya minta supaya selalu faham supaya jangan nanti orang kata saya memberi pencerahan, bukan pencerahan, atau memberi mengikut kata hati saya. Tidak, saya membaca ikut perlembagaan. Perlembagaan kita, Perdana Menteri tak boleh berhentilah selagi tak ada 4 perkara yang saya sebut sampai malam tu. Jadi akhirnya apa yang wujud sekarang ialah persepsi apabila Perdana Menteri tidak mahu memanggil persidangan Parlimen. Jadi semalam saya menghayati bual bicara antara Presiden UMNO dengan NR Channel TV. Saya terkejut dan saya jadi marah apabila secara terus terang Datuk Seri Zaid Hamidi menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional memberi peruntukan tahunan kepada warga, rakyat di Bagan Datuk, rakyat di Pekan, rakyat di Pontian, rakyat di Padang Rengas dan rakyat di Machang cuma 100,000 saja untuk setahun peruntukannya. Sedangkan mereka menyokong bacaan kali pertama, kali kedua bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. Kemudian apabila adanya perbincangan di peringkat jawatan kuasa juga disokong oleh UMNO. Tak ada masalah. Ada pengundian, masih lagi sokong, dan akhirnya bajet tersebut diluluskan sepenuhnya. Tak ada bantahan. Selepas bajet dibentangkan dan diluluskan, akhirnya kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin memberi peruntukan orang lain dapat 35 juta. Tapi kerana 5 orang ni dilihat tidak menyokong lagi, menarik handbrake pada sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional Parti Pembumi Bersatu ni, maka rakyat dihukum. You nak marah pada Tun Zahid, okey. You nak marah pada Tun Najib, okey. You benci melihat Datuk Jazlan, okey. Ataupun you meluat tengok Datuk Ahmad Maslan, Susah Agung UMNO, okey. Malahan kalau you rasa tak mau lagi berkawan dengan Datuk Nazir Aziz daripada Padang Rengas pun okey. Tapi jangan kamu hukum rakyat. Mereka wakil rakyat. Kenapa? Apa salahnya warga bangsa yang tinggal di Bagan Datuk sehingga kamu dihukum? Lebih-lebih lagi itu kawasan Presiden UMNO. Kamu melutut minta UMNO sokong. Bila UMNO sokong, itu yang kamu balas. Inilah sekalung budi daripada kami pada kamu, tapi kamu balas dengan apa? Kamu bagi dengan 100,000. Sedangkan orang lain tak ada. Orang lain dapat, bagian-bagian lain yang menyokong kamu dapat 35 juta. Dan begitu juga rupanya bila parti pembangkang, rupanya dilayan begitu. Saya melihat ini kerajaan yang zalim. Pimpinan kerajaan ini sudah zalim. Mereka menzalimi rakyat.
Wang peruntukan yang diminta, yang diluluskan melalui bajet itu adalah peruntukan untuk rakyat. Bukan bagi duit tu 35 juta tu masuk poket Datuk Zahid. Bukan 35 juta itu masuk poket Datuk Najib. Bukan. 3.5 million dalam keadaan tak berapa nak ada ini untuk pembangunan, untuk baik parit, untuk kalau ada banjir, segala kesusahan rakyat, untuk baiki jalan, segala pembangunan di kawasan tersebut. Itu hak rakyat. Kenapa kamu bersikap begini? Kamu tak pandang rakyat sekarang. Kerana kamu merasakan sekarang ni, kamu Perdana Menteri. Kamu berada di anjung kuasa. Kamu mengikuti perangai yang lama. Tak ada langsung sikap. Jangan, okeylah kamu benci Datuk Najib, go ahead. Kamu tak suka dengan tak berterima kasih pun tak apalah. Tapi jangan kamu hukum rakyat. Hari ini kerajaan yang ada sekarang ni dilihat menghukum rakyat. Kamu menghukum rakyat, sudahlah rakyat di kawasan pembangkang kamu hukum. Pengundi-pengundi di Kepong kamu hukum. Semua pengundi pembangkang sama ada parti Kelab ni Keadilan, daripada parti Amanah, daripada parti DAP, kamu hukum rakyat. Kamu jangan lupa bukan 100% rakyat di situ menyokong mereka. Okey, saya terima. Di kawasan Kepong, misalnya. Kerana kawasan itu diwakili oleh parti DAP. Buka balik peti undi. Berapa yang dari DAP dapat? Berapa yang Barisan Nasional mewakili parti kerajaan dapat? Daripada 135,000, sekurang-kurangnya ada 30,000. Kenapa kamu hukum 30,000 warga yang tinggal di Kepong? What type of politics you are playing? Kita melihat politik ini digunakan untuk mencernakan kehidupan rakyat. Rakyat ini perlu disantuni oleh pimpinan. Jangan kerana kamu benci pada pemimpin, sudahlah kamu seret dia ke mahkamah. Itu up to you. Tak ada masalah pada kita. Warga UMNO berlapang dada. Tak apa. Sebab itu saya katakan, warga UMNO kena ingat, presiden kita, mantan presiden kita, diseret ke mahkamah, dimalukan, malahan peruntukan untuk rakyat kawasan dia pun dinafikan. What type of people? Apa punya pemimpin ni? Di mana letaknya hati budi kamu? Sekalung budi kita bagi, najis yang kamu campakkan. Nah ini keadaan. Saya semalam terkejut dan saya menyirak darah saya bila saya dengar Datuk Seri kata, yalah, dia kata saya ini adalah presiden parti yang tidak apa-apa jawatan, maka diperlakukan. Takkan warga UMNO nak diam diri. Sebab itu saya kata, apa menteri-menteri UMNO yang ada dalam kerajaan perikatan sekarang ni, yang kamu buat apa? Kamu tengok presiden kamu, mantan presiden kamu diperlakukan begitu. What type of people? Kamu bacol. Sorry lah. Saya minta maaf. Saya bila Datuk saya mengatakan 5 kawasan. Kerana 5-5 ni tak menyokong dari Modin, maka rakyatnya dihukum. Kerana peruntukan. Apa hal ni? Kenapa kamu jadikan begitu? Kamu berdendam. Kalau kamu benci dengan UMNO, okey. Tapi saya nak bagi tahu warga UMNO, inilah cara mereka melayan kita. Cuma saya hairan menteri-menteri UMNO yang ada dalam kerajaan. Ahli-ahli parlimen. High time untuk tarik diri. Saudara korang ni macam lepas anjing tersepit. Betul. Waktu kamu terkial-kial, kamu ada 6 kursi je waktu itu. UMNO datang dengan berlapang dada, memberi sokongan yang begitu tinggi dan begitu pengharapan bahawa kita merasakan okeylah, legalah, Pakatan Harapan dah tak ada. Dengan berlapang dada, UMNO tak tuntut apa-apa, tu up to you lah. Bersama-sama dengan PAS, Presiden PAS pun tak tuntut jawatan Iktimal Perdana Menteri pun tak ada. Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid kata tak apalah, dia tak penting. Yang penting adalah negara perlu diselamatkan. Keadaan sudah huru-hara begini. Okey, lantik Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan harapan rakyat disantuni. Tapi ini balasan kamu. Akhirnya apa saya katakan? Perusahaan hari wilayah, maka dapatlah rakyat sekap bebas. Itu yang saya katakan tadi. Sekalung budi yang kita berikan, seuncang beras diberikan pada rakyat. Itulah nilai harga diri maruah UMNO yang dilayani oleh mereka. Bila 5 orang tak dapat ni, kalau tak betul sila nafikan. Saya sedih. Jadi saudara, jangan saudara kata bahawa Datuk Zahid ini penakut. Tidak, beliau ada kira-kira ada perancangan. Sebab perkara ni kalau tarik pun memang kita tahu. So sebab itu tadi selepas bagi pengalaman, so pergi Jakarta.
Seluruh negara hari ini dalam keadaan darurat. Rakyat diberi ketakutan. COVID-19 meningkat lagi. Presiden Perdana Menteri Malaysia pergi mengadakan lawatan resmi ke negara Indonesia. Bagi saya nak pergi buat apa? Buat malu muka. Negara tersebut sudah mula menapak untuk bergerak maju ke hadapan. Bakal menjadi Tiger of the Asia. Jadi kita nak buat apa? Nak mengemis? Nak minta sekar? Tak payahlah perbaiki. Razwan Ashad, kerajaan yang tak berkat tu, rakyat yang merana. Teruk nanti. Ya, sebab tu saya katakan. Dan bila saya mendengar dia punya ucapan sepanjang perutusan. Sudah kata bapa perutusan. Hari ini saya nak gelarkan dia bapa perutusan sekalung budi seuncang beras. Sakit dada. Saya minta minum dulu saudara. Saya menjerit tadi, geram sangat. Saudara Syamir Ramli, Menteri UMNO penakut, gila kuasa, menyesal aku di mereka. Syamir Ramli. Itulah sepatutnya. Tapi tak mengapa. Saya mengharapkan Presiden UMNO tahu mereka-mereka ini. Soalnya sekarang ni, macam saya tekankan tadi, bahawa kita menuntut, UMNO minta, pertama sekali, Keperluan Semalam Kerja. Bagilah 10,000 tu secara tuntas one off. Tak terlaksana. Artinya UMNO ni, mereka mengatakan, menyalaklah kamu bagai anjing menyalak bukit. Itu dia punya gambarannya. Kemudian, Datuk Seri Najib melontarkan lagi, kalau boleh, hendakkan moratorium untuk rakyat. Kau menyalaklah kau. Now I'm in power. Who are you? Nak ajar-ajar aku. Itulah gambarannya. Tak dapat apa-apa. Dan sekarang, aku ada duit. Bajet dah lulus. Peruntukan untuk pembangunan dan sebagainya, 350 bilion. Ambillah 1,000 untuk rakyat kamu. Apa matlamatnya tu? Itu cara dia nak tunjuk balas budi mereka kepada pemimpin kita supaya rakyat yang menderita. Ini tak dapat tanduk, telinga dipulas. Ini sikap orang yang bagi saya tidak pernah mengenang budi. Saya tak mau mengulangkan kata-kata yang lebih kesat daripada itu lagi. Faizul Ijun, rasuah kuat, tak usah ceritalah. Kamu bagi peruntukan sana, buat projek itu bilion, buat projek ini bilion. Tapi untuk pembangunan rakyat, untuk 5 kawasan ini, apa salah, apa dosa rakyat Macang? Sebab itu saudara, rakyat warga Macang, warga Padang Rengas, warga Bagan Datuk, warga Pekan dan juga warga Pontian, enough is enough with this type of government. Bila sampai musim pilihan raya, kita beri teguh. Kalau boleh, siapa yang mereka calonkan untuk menentang, kita bagi mereka tergodek top betul-betul kali ini. Dan mana-mana Menteri UMNO yang tidak terpilih, dia nak bertanding atas tiket PBM, up to you. Kita tak mau lagi. Kita kukuhkan barisan kita. Kita bersama dengan pimpinan. Siapa yang dicalonkan, itulah calon kita sebab kita mahu melakukan pembaharuan. Saya berkeyakinan, dengan perangai yang dibuat begini, Allah akan melaknati mereka. Kalau ini berlaku, mereka confirm akan kalah. Sebab itu saya berkeyakinan mereka akan kalah. Ni mana dia ni? Saudara mana ni? Warga Port Dickson, warga Port Dickson saya tak tahu. Itu bukan kawasan kita. Warga Port Dickson, Kashilek, Pocik. Rasulullah Wajid, 5 parlimen tarik diri lah. Memang dah menyebabkan jelas. Cuma mereka tak mengumumkan. Dalam pemimpin UMNO pun rebut kuasa juga. Masing-masing nak jadi PM. Macam mana tu? Saudara Ramli Karim. Inilah perangainya. Mereka inilah yang menjahanamkan parti. Mereka merasakan mereka punya wang. Dah sedap duduk sebagai menteri. Hari ini jadi menteri. Mana aku ada chance jadi Perdana Menteri. Another step that I can be the next Prime Minister. Rakyat tak pandang lah kamu kalau begini tindakan kamu. Parti pun kamu tak boleh bela. Sepatutnya mereka merapatkan saf. Ini tidak. Saya sebab itu saya marah. Biarlah orang lain. Saya tak usik lah. Parlimen, ahli-ahli parlimen daripada PAS ke, ahli-ahli parlimen daripada PBM ke, ahli-ahli parlimen yang melompat apa semua itu, pergilah. Yang saya bercakap sekarang ni sejumlah 41 orang.
42 ahli parlimen yang mewakili UMNO Barisan Nasional. Di mana anda di saat pimpinan utama kawasan Presiden UMNO diperlakukan sebegitu? Rakyat bagai dihukum, hanya diberi peruntukan sejumlah 100,000 saja. Sedangkan kamu, kos untuk Perdana Menteri pergi ke Jakarta bukan 100,000, brother. Juta, naik private jet, duduk di hotel 5 bintang. Pergi itu bukan seorang, mesti ada entourage-nya, bersama isteri. Pergilah. Saya dalam keadaan begini, saya rasa lagi lama mereka berada, lagi menyerap darah rakyat. Gelandangan masih bertambah. Semalam saya katakan bahawa dengan tidak adanya sistem moratorium, mungkin mereka akan diusirkan keluar. Ada mesti KJ follow siapa tu? Dia enjoy dengan apa sekarang ni, dia sebagai apa? Sebagai menteri yang bertanggungjawab untuk menyucut orang. Sesuai lah tu. Wekin. Nana Momo. Kemudian pergi main golf kot. Saya tak tahu nak main golf kat sini tak boleh. Saya tidak mahu membuat andaian. Ha? Sebab itu bila Perdana Menteri, saya tengok begitu, saya kadang ketawa juga. Tadi Perdana Menteri menghantar mesej. Ada kawan saya menghantar mesej sewaktu Perdana Menteri membuat keputusannya. Dia kata antara mesej katanya dalam keputusan Perdana Menteri ini adalah tu, satu, ucapan selamat tahun baru Cina, kongsi pacai. Kedua, bantuan prihatin limau mandarin satu kotak. Kedua, SOP tarian singa, seorang saja yang tukang bawa kepala singa aja atau kepala naga. Dengan pemuzik 2 orang, drum dengan keceng. Keempat, tutorial macam mana main mercun menggunakan media sosial. Dan kelima, diakhiri dengan doa dalam bahasa Mandarin. Ini yang dihantar kepada saya, mereka membuat jenaka. Akhirnya Perdana Menteri buat keputusan orang buat jenaka. Hantar lagi kat saya, selain ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ada pula PKB. PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar. Kemudian ada PKK, itu Perintah Kawalan Kluster dan sebagainya. Dan juga ada PKPM. Saya kata apa dia PKPM? Peruntukan khas Perdana Menteri. Hampir. Ini keadaan sekarang, saudara. Rakyat membuat pelbagai lelucon terhadap Perdana Menteri. So, saya katakan Perdana Menteri seuncang beras sekampit harapan. Seuncang beras sekampit harapan. Dia ingat dengan bagi seuncang beras, okey, maka dia akan mendapat harapan, rakyat akan menyokong dia. No way. Saya kena lihatnya daripada perutusan tadi, saya tak nampak tak ada pengumuman apa-apa yang penting. Tapi hari ini adalah kali yang ke-39 rekod boleh masuk Guinness World of Records. Sebagai Perdana Menteri dengan kaya yang rajin memberi perutusan. Tapi nak jumpa dengan media apa semua, wartawan tak beranilah. Perutusan. Dah 39 kali sejak dia menjadi Perdana Menteri. Rekod. Hebat. Lain tak tahulah. Saya melihat intipati apa perutusan Perdana Menteri tadi. Dia kata kaedah terbaik pada masa ini ialah benarkan sektor ekonomi terus beroperasi. Pada masa sama laksanakan SOP yang ketat. Kita pun tak faham. Berartinya kilang-kilang masih nak dibuka. Tapi pasukan petugas khas, pemantauan dan penguatkuasa PKP dianggoti pelbagai agensi kementerian ditubuh untuk pantau. Buatlah. Akhirnya, semua yang dia kata tadi, saya mendapati bahawa dia kata bagaimanapun, saya baca yang terakhir sekali. Sebab benda dia katalah bahawa Khadijah Muhyiddin dilantik sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19. Ya, berbilion tu. Sebenarnya saya tak faham. Saya tak faham apa dia cakap tadi. Yang akhir-akhirnya saya tahu bahawa dia kata bahawa selepas jika COVID-19 ini menurun, maka beliau akan menasihati Agung untuk membubarkan Parlimen. Artinya nak panggil pilihan raya umum. Artinya saudara, sepanjang PKP ini, sepanjang Perintah Darurat ini, dia tidak akan tunduk sama sekali untuk mengizinkan adanya persidangan Parlimen. Tak ada. Kalau itu boleh kita anggap sebagai demokrasi sudah mati. Masjid-masjid macam mana pula? Masjid dia tak umumkan. Cuma yang umum tadi dia Jabatan Agama Islam. Tapi Sultan Perak dah umum. Sultan Selangor pun dah umum. Jadi sekarang ni masjid raja-raja pun sudah mula merasa ada yang tak kena.
Faridah Aidan ni. Nah, ini yang saya lihat. Saudara, jadi itu keadaannya. Keadaan negara kita bertambah teruk, sedangkan Perdana Menteri sedang bercuti di Jakarta. Moga-moga dia makan dendeng, makan mi bakso. Okeylah tu. Okeylah tu. Saudara, jangan lupa, saya semalam saya sedih. Saya sedih bila mendengar kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata, oh begitu rupanya dia melayan kita. Jadi sebab itu, di mana warga UMNO? Saya tuntut sekarang ni, ahli-ahli Parlimen UMNO. Mereka yang menjadi menteri dalam kabinet. Usahakan untuk membela Presiden. Rakyat kawasan Presiden pun. Rakyat kawasan mantan Perdana Menteri. Dulu kamu kalau ada program di pekan tu, berlari tak cukup subuh. Sebelum subuh kamu dah sampai. Kalau adalah cawangan di pekan tu menjemput kamu untuk membuat program. Kerana ketika itu Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Tapi hari ini kamu membiarkan jabatan yang mengendalikan peruntukan untuk kawasan-kawasan parlimen ini mempermainkan begitu saja. Ini saya tuntut menteri-menteri kabinet yang daripada UMNO. Sebab itu tadi saya baca daripada yang dikirim daripada Abang Adi dari Sarawak. Dia kata, Assalamualaikum, selamat petang tu. Selamat perjuangan demi kemakmuran warga bangsa, agama dan tanah air tercinta. Putusan demi putusan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semenjak 2 menjak ini dirasakan hambar kerana hanya memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk memutuskan rangkaian penurunan COVID-19 di kalangan warga kerja sektor perkilangan serta dengan meminda beberapa akta termasuk Akta Kawalan Penyakit Berjangkit menerusi kuasa-kuasa khas darurat 2021 dan penjelasan berulang-ulang mengenai program imunisasi kebangsaan yang akan bermula hujung bulan ini. Sebaik saja vaksin pencegahan COVID tiba di negara kita. Kesemua ini boleh dijelaskan oleh pihak-pihak kementerian yang bertanggungjawab. Tak perlu pun Perdana Menteri nak bercakap. Ya. Yang rakyat nak dengar ialah apa tindakan kerajaan untuk mengatasi kemelut kehidupan dengan tiada sumber kewangan yang tidak mencukupi sekarang. Yang rakyat nak tahu macam mana keperluan harga barangan yang semakin meningkat ini perlu dikawal. Ini yang rakyat nak tahu. Yang rakyat nak tahu, yang rakyat nak. Tapi semua itu tidak disentuh. Bagaimana dengan sistem pembelajaran untuk anak-anak? Rakyat nak tahu, tak ada. Rakyat juga memerlukan bantuan bukan setakat golongan pekerja-pekerja sektor swasta yang kebanyakannya pekerja asing, yang sebahagiannya adalah pembawa virus 19. Rakyat juga perlu disantuni keperluan mereka. Usahlah pimpinan kerajaan menjadi seumpama kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Bertindak adillah kepada semua supaya tiada pihak yang terasa. Ini kiriman daripada saudara awam daripada Sarawak kepada saya. Saudara, ini keadaannya sebenarnya. Wow, saya boleh kata tiap-tiap hari masuk yang macam-macam. Dan bila saya baca kadang-kadang naik angin saya. Itu tentang kehidupan rakyat. Nah, sebenarnya tu, ada satu lagi. Saudara Abdullah Ismail. Dia hantarkan saya. Salam tu. Tomato dan kuti saling melondeh antara satu sama lain. Ni bab lain pula ni. Minta perincian ya. Sebabnya Datuk Seri Najib juga yang salah. Sila Datuk bagi pencerahan. Kemudian Saudara Taram Shah dia kata biasanya kalau saksi utama tak ada, perbicaraan tak boleh jatuh hukum kerana tak cukup bukti. Jadi saya melihat apa yang berlaku sekarang menerusi buku. Saya tak baca pun, saya baca go through. Saya difahamkan melalui buku tersebut pendakwa raya yang dilantik oleh Tommy Thomas adalah mantan hakim Sri Ram yang juga merupakan peguam bela bebas. Dia bukan kerajaan. Cuma agak memeranjatkan saya bila terdedah bahawa Sri Ram turut diberikan pejabat di Suruhanjaya pencegahan rasuah waktu pengendalian kes Datuk Seri Najib. Jadi ini yang saya katakan, sistem rule of law ni tidak, sistem separation of power tidak terlaksana. Sepatutnya pihak pendakwa raya dia dapat fakta itu daripada ini SPRM. Jadi berdasarkan undang-undang dia akan memimpin mahkamah. Kemudian barulah peguam bela dari pihak Datuk Seri Najib ni akan berhujah. Barulah mahkamah dapat membuat keputusan dengan baik. Tapi ini tidak. Hari ini bercara ada mana mungkin boleh. Ini menimbulkan persepsi buruk pada rakyat bahawa adanya campur tangan politik
dalam sistem judiciary. Kerana itu sudah tiba masanya kita harus merubah. Yang ini saya rasa saya nak sentuh malam esok. Saya nak cari lagi bahan. Kerana buku My Story Justice in the Wilderness ni banyak rupanya cerita-cerita yang kita tak tahu terdedah. Baru-barulah kita tahu bahawa kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir dalam tempoh 22 bulan itu penuh dengan segala masalah komplotan. Dan ini diteruskan juga dalam era ini Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu saya mengatakan sekarang ini adalah satu kesilapan besar. Satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan ahli-ahli UMNO kerana menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. But this is the price you have to pay. Sebab itu saya katakan beliau ada saham menjadikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan dalam keadaan begini, kita rakyat yang cinta damai, bila dia mengatakan bahawa bila selesai COVID nanti akan ada pilihan raya, simpan dalam hati kita. Jangan sekali-kali kita mengizinkan diri kita dipermainkan untuk kali kedua. Waktu itu nanti mereka akan menjaja, mereka akan mendatangkan beras lah, kain pelekat lah. Cukup. Budaya politik seuncang beras nombor dalam warga bangsa kita yang mendatang ini. Tak perlu lagi dah. Saudara warga kita, kalau kita ada mak bapak kita di kampung-kampung, pesan. Kita pesan dengan keluarga kita di desa-desa bahawa kami anak perantau, kami melihat, sebab kami yang duduk di kota raya seperti Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, duduk di Shah Alam ataupun di Johor Bahru, di Pulau Pinang. Warga kota apabila dia susah, memang dia susah betul-betul. Tidak seperti di kampung, di desa. Paling tidak desa ada sungai, boleh cari juga buat cari ikan. Kita nak cari apa, takkan nak cari dalam parit. Sebab itu bila saya marah, bila Menteri Wilayah Persekutuan mengumumkan seminggu kita bagi sekampit beras, seuncang beras untuk rakyat warga kota. Itu pun 5,500 orang. Jadi ikannya mana? Ikannya ambil kat parit lah. Itulah nilai warga kota, warga bangsa kita yang terkesan dengan kemiskinan. Cokit dah sunyi Datuk. Memang sunyi. Sekarang di mana-mana. So, siapa kata Datuk Zahid Hamidi bersekongkol? Beliau tidak bersekongkol. Saya kata, beliau mempunyai saham dalam masalah ini. Dan ini perlu diperbetulkan. Nah, buat macam mana Datuk? Budaya sekampit beras tu UMNO yang ajar dulu. Saya Ridwan, memang saya bersetuju yang saya tidak nafikan. Itu benar. Tetapi rakyat hari ini sudah celik. Sebab itu saya akan memberi pencerahan sabar malam. Apakah nilai kita nilai seuncang beras? Apakah kita warga yang harus terus bergelar sebagai seorang pengemis? Enough is enough. Cukup. Acai benar, kami benci pihak. Saudara beli dari mana? Puluh ribu sebulan tu. Memang betul lah, 10,000 sebulan. Peduli apa sama maruah? Kerana dah tak ada di pinggang MP UMNO. Diganti dengan cangkul-cangkul pun cangkul lah. Meniaga MP lagi untung. Abdul Jalil Makno. Cangkul pun cangkul lah. Dia kata dia berniaga member parlimen itu lebih untung daripada meniaga emas ataupun meniaga unta. Ini keadaan saya. Tapi amarah saya masih lagi saya tak boleh simpan. Saya merasakan tidak sepatutnya warga bangsa kita dilayan sebegitu rupa. Satu tindakan yang menzalimi rakyat. Saudara Tan Sri Perdana Menteri boleh benci dengan Tun Najib, tak mengapa. Walaupun beliau pernah jadi timbalan Perdana Menteri dulu. Bencilah, tak mengapa. Tidak mahu melihat wajah Datuk Zahid Hamidi, tak mengapa. Tapi jangan dizalimi rakyat. Ini yang saya katakan, jangan dizalimi rakyat. Kerana kalau anda berterusan begini, rakyat akan bangkit. Kalau rakyat akan bangkit nanti, anda tahu rakyat akan mengajar. Suara rakyat adalah kuasa keramat. Saya belum tahu lagi dapatan saya berhubung dengan mereka yang tinggal di kawasan ini, wakil Parlimen Pembangkang. Yang ini saya melihat bahawa kita sudah kembali dalam keadaan bermain politik yang cukup tidak bertamadun. Kita ingatkan kehadiran dunia tanpa sebadan. Kita dapat melihat bagaimana negara-negara luar
mereka mengadakan persidangan parlimen, berbincang dengan baik, rakyatnya dibangunkan negara itu untuk kepentingan rakyat, pimpinannya begitu bermaruah, mempunyai integriti, tidak terdapat lagi di bumi tercinta ini. Pada saudara, malam esok kita bincang lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.